Bagaimana dapat kita menilai kesakitan? Sebelum kita bermula, jika anda belum menonton video apa itu kesakitan, sila klik pada pautan di bahagian penerangan di bawah. Okey, boleh kita mulakan? Kesakitan adalah simptom paling biasa yang dialami oleh para pesakit. Ianya adalah tanda penting yang kelima. Penilaian kesakitan yang kerap dan bertepatan waktu adalah penting. Sekarang, kita akan huraikan alat penilaian kesakitan dan skala mengukur tahap kesakitan. Di sini, kita ada menggunakan singkatan old cart ataupun kereta buruk. Bukan kereta yang betul sememangnya, namun kita akan gunakan akronim O, L, D, C, A, R, T untuk menerangkannya. Old cart boleh digunakan untuk menilai kesakitan secara teratur. O, onset ataupun titik permulaan. Bilakah kesakitan itu bermula? L, location ataupun bahagian kesakitan itu. Bahagian manakah yang sakit? D, duration ataupun kekerapan. Berapa kerap kali kesakitan itu terasa dan berapa lamakah jangkanya? C, characteristics ataupun ciri-cirinya. Apakah rasanya kesakitan itu? A, aggravating factors ataupun faktor-faktor yang memburukkan lagi kesakitan itu. Apakah yang akan menyebabkan kesakitan itu bertambah buruk bagi pesakit? R, relieving factors ataupun faktor-faktor yang mengurangkan kesakitan itu. Apakah yang dapat mengurangkan kesakitan itu? Dan T, treatment ataupun rawatan. Apakah rawatan yang sedang diterima atau pernah diterima sebelum ini dan sama ada ianya berkesan? Selanjutnya, mari kita bincangkan ukur tara penilaian kesakitan yang boleh kita gunakan untuk menilai sesuatu kesakitan itu. Bagi pesakit yang dapat bertutur, terdapat skala penilaian berangka beserta skala penilaian gambaran. Skala penilaian berangka biasanya digunakan oleh pesakit yang berkesedaran tinggi dan dapat menilai kesakitan yang dialaminya mengikut skala 0 sehingga 10, di mana 0 melambangkan tiada kesakitan dan 10 kadar kesakitan yang paling teruk. Skala penggambaran pula adalah untuk para pesakit yang tidak dapat mengukur kadar kesakitan mereka. Pesakit diminta untuk menggambarkan kesakitan mereka pada skala tidak sakit, sakit sedikit, sakit yang lebih, dan akhirnya sakit yang paling teruk. Bagi para pesakit yang tidak dapat bertutur pula, kita boleh gunakan skala seperti Wong-Baker Faces Pain Rating Scale ataupun skala penilaian kesakitan melalui raut wajah Wong-Baker. Skala penilaian kesakitan melalui raut wajah Wong-Baker ini dapat membantu para pesakit menerangkan kesakitan mereka melalui gambar-gambar. Kesakitan dilambangkan oleh gambar raut wajah menurut skala 0 bagi tiada kesakitan sehingga 10 bagi kesakitan yang amat sangat. Ya, di sinilah anda boleh menggunakan emoji sebanyak perlu. Pain Assessment in Advanced Dementia, pendeknya PANAD, ataupun penilaian kesakitan bagi pesakit demensia lanjut biasanya dikendalikan oleh para penjagaan kesihatan bagi para pesakit yang tidak mampu bertutur secara waras ataupun dalam keadaan kurang sedar. Bahagian penilaian tersebut adalah seperti berikut. Pernafasan, sama ada pesakit mengerang, raut wajah, adakah wajah berkedut kesakitan? Bahasa badan, sama ada pesakit cuba memukul orang sekelilingnya ataupun beliau gelisah dan perlu diselesakan. Juga, sama ada pesakit boleh dipujuk dan ditenangkan.
Dengan menggunakan alat dan skala penilaian kesakitan yang sesuai, kita akan dapat penilaian kesakitan yang tepat. Penilaian kesakitan yang rapi juga penting untuk memastikan kesakitan itu dapat ditangani bertepatan waktu. Untuk maklumat lanjut tentang pengurusan kesakitan, sila tonton video seterusnya. Jumpa lagi!